صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحسينين والأنسال كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما والأتباع كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على المحبين للمختار كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله آتى رسول الله حين قدم آلا وصحبا بهم ركن الضلال هدم. عدوهم معاد لا عقل له وعدم. وفاز بالسلم من والاهم وسلم. كم عامل منهم لله حين علم. حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غرباتها موصولة الرحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. الله أتحفهم بالمدح في الكتب. هم الأشداء لا يخشون من عطب. ما بينهم راحم كالأهل والنسب. كم جحفل مزقوا بالخط والقضب. كيما تكون لها العليا على الرتب. مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تائم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. الله رب العلا لا زال عاصمهم من كل هول ويوم البعث راحمهم. ففاز بالعز من أمسى مسالمهم. وباء بالذل من أضحى مخاصمهم. كم من عزيز
بكى يخشى عزائمهم كم من عزيز بكى يخشى عزائمهم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم الله نولهم ما لم ينل أحدا هل بيضهم تركت من للنبي جحدا الله نولهم ما لم ينل أحدا شهيدهم في جنان الخلد مذ لوحدا فسل حادي القوم حيث حدا هل بيضهم تركت من للنبي جحدا أو في كتاب الذي جانا به لاحدا وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sedang penonton, saudara-saudari yang dirahmati Allah, para asatizah, para tuan-tuan guru. Alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi pengajian ulum Quran kita ya, setelah saya memberi laluan kepada Ustaz Fakhrul untuk menceritakan tentang fasal kita yang sebelum ini berkaitan dengan Al-Quran dari sudut al-ada', dari sudut penyampaian cara sebutan Al-Quran, dan itu memerlukan kepada kepakaran yang khusus berkaitan ilmu qiraat. Jadi saya serahkan kepada dia kerana itu kepakaran dia. Jadi kita menyambung lagi pengajian kita insya-Allah, pengajian ulum Al-Quran dalam kitab An-Nuqayah lil Imam Suyuti yang diterjemahkan oleh Ustaz Faiz Fatih dalam kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan fi ulumil Quran. Baik, kita menyambung lagi dalam kalau yang ada kitab, kita dah ya sampai ke muka surat 14. Semalam Ustaz Fakhrul habis sampai muka surat 14. Jadi hari ini saya sambung dalam muka surat ke-15. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Di antara sekalian jenis-jenis tersebut lagi, ya, jenis-jenis berkaitan dengan Al-Quran adalah yang merujuk kepada jenis-jenis lafaz. Ya, jenis-jenis lafaz min haisu dilalatuhu alal makna. Jadi kita nak bahagikan pula lafaz-lafaz Al-Quran dari sudut lafaz Al-Quran itu memberi makna. Dari sudut makna bagi lafaz-lafaz Al-Quran.
Jadi disebutkan pembahagian kepada lafaz Al-Quran dari sudut maknanya, dari sudut lafaz Al-Quran itu memberi makna, dibahagikan kepada 7 bab. Jadi 7 bab ini sebenarnya adalah 7 bab yang besar dalam bahasa Arab, dalam ilmu ulum Al-Quran. Cuma diringkaskan di sini dalam 7 bab secara ringkas. Cuma pengajian ataupun pembelajarannya perlulah kepada satu fan yang khusus bagi setiap perkara yang disebutkan ini. Baik, jadi itu bermaksud lafaz itu memberi makna dari 7 bab. Yang pertama dan ianya terbahagi pada 7, kata Tuan Pengarang, pertama ialah Al-Gharib. Dan ianya merujuk kepada nukilan dari karya-karya bahasa Arab dan kamusnya. Jadi pengajian pertama dalam ulum Quran yang berkaitan dengan makna bagi lafaz Al-Quran ialah kita perlu mempelajari tentang gharib Al-Quran. Gharib Al-Quran, gharib ni kalau bahasa kita kalau terjemahkan secara harfinya, maksud dia asing atau pelik atau janggal. Itu maksud gharib. Seperti yang disebut ghuraba, ghuraba ni orang yang asing, orang yang pelik, orang yang janggal. Jadi dalam Al-Quran ada lafaz-lafaz yang gharib. Ada perkataan-perkataan yang gharib. Tetapi jika kita belajar ilmu balaghah, fasahatul kalimah, kefasihan satu kalimah itu tidak boleh kita menggunakan perkataan gharib. Kalau kita menggunakan perkataan gharib dalam ayat kita, dalam kalimah yang kita gunakan dalam ayat kita, maka perkataan kita tidak fasih. Jadi bagaimana dengan Al-Quran yang menggunakan lafaz gharib yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi, bahkan sahabat Nabi pun tak tahu maksud beberapa perkataan dalam Al-Quran. Contoh Fatirus samawati wal ard. Ibnu Abbas tidak mengetahui perkataan apa maksud fatir. Begitu juga wa fakihatan wa abba, dalam surah An-Nazi'at, tak silap saya, wa fakihatan wa abba ataupun surah Abasa. Para sahabat tidak mengetahui, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mengetahui apa maksud perkataan wa abba. Jadi di sana ada perkataan gharib di kalangan orang Arab yang tidak diketahui oleh para sahabat Nabi yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi isunya, saudara-saudari sekalian, adakah perkataan gharib ini menjejaskan fasahatu atau kefasihan Al-Quran? Jadi para ulama menjawab, gharib ini ada dua jenis. Pertama ialah gharib yang la yusta'mal dan ghairu mutadawwal. Dia tidak diguna langsung dan dia tidak biasa digunakan. Dan gharib ini ialah gharib yang menjejaskan kefasihan suatu kalam. Gharib yang tidak digunakan langsung. Jadi ini gharib yang menjejaskan kefasihan sesuatu kalam. Yang kedua ialah gharib yang dia boleh diketahui dengan bertanya. Bila bertanya, terus ada ahli dia yang mengetahui. Ada ahli ataupun orang Arab yang mengetahui makna dia. Jadi dia digunakan, tapi digunakan di tempat yang khusus, orang Arab yang kabilah Arab yang khusus, walaupun tidak digunakan secara menyeluruh. Yang pertama bermaksud tidak digunakan langsung, itu gharib yang menjejaskan kefasihan suatu kalam. Yang kedua ialah gharib yang boleh ditanya kepada orang Arab yang tertentu, maka mereka mengetahui makna bagi perkataan itu. Jadi gharib yang jenis yang kedua tidak menjejaskan kefasihan sesuatu kalam. Jadi gharib yang kedua inilah, jenis yang kedua inilah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan untuk kita merujuk kepada gharib ini, untuk kita mengetahui makna perkataan-perkataan yang gharib ini, maka perlulah kita merujuk kepada kamus-kamus ataupun kitab-kitab yang berkaitan dengan gharib Al-Quran. Antaranya ialah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Ar-Raghib Al-Asfahani, iaitu kitab Mufradat Al-Fazil Quran, dan sebagainya yang mengumpulkan perkataan-perkataan gharib dalam Al-Quran supaya kita mengetahui perkataan-perkataan Al-Quran yang gharib. Dan perkataan Al-Quran yang gharib inilah sepatutnya bagi seseorang yang ingin mendalami ilmu tafsir Al-Quran, dia perlu untuk menghafal perkataan-perkataan yang gharib.
Ya, kerana apa? Kerana perkataan gharib ni yang susah nak faham. Ya, adapun perkataan yang biasa digunakan itu mudah nak faham. Ya, contoh Allah Taala kata inna nasyiatal laili. Apa maksud nasyiatal laili? Itu antara perkataan yang tidak diketahui ya oleh para sahabat Nabi yang perlu dicari. Perlu dicari makna dia. Baik. Jadi perkataan gharib ialah perkataan yang perlu untuk dirujuk ya ke dalam kamus-kamus Arab untuk mengetahui maknanya ya ataupun kamus atau kitab gharib Al-Quran untuk mengetahui maknanya. Contoh lafaz yang gharib ya dan perkara ini contohnya disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau asalnya tidak mengetahui apakah maksud bagi Fatiras Samawati wal Ard. Sehinggalah dia berjumpa dengan dua orang Arab Badui yang kedua-duanya berebut ya untuk mengambil air dalam telaga. Kemudian salah seorang di kalangan orang Arab itu mengatakan ana aftartuha. Ya, dia menggunakan ana fatartuha. Ya, fatartuha daripada perkataan tadi Allah Taala sebut Fatiras samawati wal ard. Dia tak tahu apa maksud ya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tidak mengetahui apa maksud fatir. Sehinggalah menjumpa dua orang Arab Badui yang berebut ya dengan satu telaga, maka seorang tu mengatakan ana fatartuha. Fatartuha dan seorang lagi mengatakan ana ibtada'tuha. Ya, jadi dia fahamlah maksud perkataan fatara bermaksud ibtada'a. Bermaksud dia memulakan atau dia yang membuat telaga tu. Okay, jadi fatir bermaksud khaliq ataupun orang yang mula mencipta sesuatu. Ya, maksud fatir. Jadi diketahui oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan mendengar orang Arab yang menggunakan lafaz yang gharib bagi Ibnu Abbas tapi tidak gharib bagi orang Arab itu. Dan begitu juga yang disebutkan apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya ditanyakan tentang wafakihatan wa abba, ya wafakihatan wa abba. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni ya in ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mengetahui perkataan abba. Apakah maksud abba? Dia kata langit mana lagi yang nak meneduhkan aku dan bumi mana yang ingin menanggung aku jika aku berkata pada kitab Allah apa yang aku tidak ketahui. Jadi berkaitan dengan gharib Al-Quran ini kita sangat perlu untuk berhati-hati. Ya, jangan ada lafaz gharib yang kita tasarruk, kita mudah untuk mentafsirkan ya ayat atau perkataan Al-Quran yang gharib yang kita tidak tahu maknanya. Ya, Al-Imam Mujahid seorang mufassir di kalangan tabi'in mengatakan la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillah idza lam yakun 'aliman bi lughatil arab. Dia kata tidak dihalalkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bercakap tentang ya ayat ataupun kitabillah, ayat-ayat dalam kitabillah yang tidak diketahui jika dia tidak mengetahui tentang lughat al-Arab, ya bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Sebab tu kita perlu berhati-hati terutama pada lafaz-lafaz yang gharib yang kita tidak ada sandaran melainkan kita merujukkan kamus Arab atau kita merujuk kepada kitab-kitab gharaib atau kitab gharib dalam lafaz atau perkataan-perkataan gharib dalam Al-Quran. Ya, jadi para sahabat Nabi pun banyak ya di kalangan sahabat Nabi yang tidak mengetahui tentang gharib dalam Al-Quran. Baik. Jadi itu adalah yang berkaitan dengan gharib dalam Al-Quran. Antara ya perkataan yang gharib dalam Al-Quran ialah perkataan yang al-mu'arrab. Ya, sebab itu disebut jenis yang kedua adalah al-mu'arrab. Sebenarnya jenis yang kedua ni adalah dia sebenarnya cabang daripada jenis yang pertama. Ya, kalau jenis yang pertama tadi gharib, jenis yang kedua ialah lafaz yang mu'arrab, okey, yang ada dalam Al-Quran. Lafaz mu'arrab adalah salah satu daripada ya lafaz yang gharib dalam Al-Quran.
Cuma apa itu mu'arrab? Apa maksud lafaz yang mu'arrab? Jadi lafaz mu'arrab ya seperti mana yang disebut oleh sebagian kitab ialah lafzun a'jami ista'malahu al-arab fi ma'nan wudi'a lahu fi ghairi lughatihim. Lafaz yang mu'arrab adalah lafaz yang asalnya lafaz yang ajam. Boleh jadi dia ialah perkataan orang Parsi ataupun perkataan orang Rom ataupun perkataan orang Habsyah ataupun perkataan orang Melayu. Ada ke perkataan Melayu dalam Quran? Cuba teka. Ada ke perkataan Melayu dalam Quran? Jadi dalam Quran menggunakan lafaz-lafaz yang a'jami, ya, bukannya lafaz yang Arabi. Kemudian lafaz itu digunakan oleh orang Arab sebagai lafaz Arab. Ya, lafaz itu digunakan oleh orang Arab sebagai lafaz Arab. Ya, sebagai lafaz yang digunakan oleh orang Arab. Macam kita lah. Yang bahasa Melayu kita ni ada bahasa yang asalnya daripada bahasa Arab. Kemudian dimelayukan. Ada bahasa Melayu yang asalnya daripada bahasa Inggeris. Kemudian dimelayukan. Ya, begitu juga bahasa Arab. Ada lafaz yang asalnya daripada bahasa Ajam. Kemudian digunakan oleh orang Arab sama ada dijadikan bahasa Arab secara kaedahnya. Seperti nama-nama bagi Nabi yang terdahulu. Ya, sampai ada kaedah al-asma' al-mamnu'ah min as-sarfi, antaranya kerana al-alam dan ujmah, ya, antaranya nama-nama Nabi Ibrahim, Ismail dan sebagainya, itu bukan lafaz Arab. Kemudian dijadikan lafaz Arab, ya, itu disebut sebagai mu'arrab. Jadi lafaz yang mu'arrab ni, tuan-tuan dan saudari sekalian, banyak dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya Firdaus. Firdaus tu lafaz apa? Dia bukan lafaz Arab. Ya, dikatakan Firdaus itu ialah lafaz orang Rom yang bermaksud al-bustan, yang bermaksud al-jannah, yang bermaksud kebun. Ya, tapi kita bagi nama anak Firdaus. Firdaus tu mana dalam bahasa Arab? Tak jumpa dalam kamus bahasa Arab. Kenapa? Kerana Firdaus itu ialah lafaz mu'arrab yang asalnya bukan bahasa Arab tetapi digunakan oleh orang Arab sebagai bahasa Arab. Baik, jadi lafaz yang mu'arrab ini yang asalnya daripada bahasa Ajam yang ditukarkan kepada bahasa Arab, sebahagian ulama tidak bersetuju, kerana Allah SWT menyebutkan di permulaan surah Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi bila disebutkan Qur'anan Arabiyyan, bermaksud Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, ya, bukan dengan bahasa mu'arrab. Jadi sebahagian para ulama, ya, dan jumhur sebenarnya, tidak bersetuju yang mengatakan dalam Al-Quran ada lafaz yang ajam. Ya, antaranya Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Risalah, dia sangat menyebut berkaitan dengan dia tidak bersetuju bahawasanya dalam Al-Quran ada lafaz ajam. Hanya sebilangan kecil ataupun khilaf jumhur lah, bukan sebilangan kecil, para ulama khilaf jumhur yang mengatakan dalam Al-Quran ada lafaz yang ajam kemudian digunakan oleh orang Arab. Ya, cuma pendapat yang ketiga ialah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama, ialah dalam Al-Quran ada lafaz yang asalnya ialah lafaz ajam tetapi dijadikan lafaz Arab, ya, kerana digunakan oleh orang Arab. Sebab tu dinamakan lafaz mu'arrab. Ya, jadi dia sudah tidak menjadi lafaz ajam, ya, tetapi dia telah berubah menjadi bahasa luar yang diarabkan. Itu pendapat ketiga yang diterima oleh kebanyakan para ulama muasirin. Jadi pendapat yang menyatukan kedua pendapat yang pertama dan kedua tadi, yang pertama kata tak ada dalam Quran bahasa ajam. Pendapat yang kedua kata ada dalam Quran bahasa ajam. Pendapat yang ketiga kata asalnya bahasa ajam kemudian menjadi bahasa Arab, jadilah mu'arrab. Okay, pendapat ketiga ni pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Baik, dalam Al-Quran banyak lafaz yang mu'arrab. Disebutkan di sini telah antaranya al-mishkah, al-kifl, al-awwah, as-sijil, al-qistas. Yang disebutkan ini beberapa lafaz mu'arrab. Ya, dan Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan menyebutkan semua lafaz mu'arrab yang
dicari oleh beliau, dan semua yang dicari oleh beliau ada 104 lafaz mu'arrab dalam Al-Quran. Ya, 104 lafaz mu'arrab dalam Al-Quran, dan disebutkan di sini beberapa lafaz mu'arrab, antaranya mishkah. Mishkah itu ialah asalnya bahasa Habsyah, ya, bahasa Ethiopia, bukannya bahasa Arab. Ia bermaksud bekas yang diletakkan ke dalamnya pelita. Itu dinamakan sebagai mishkah. Antaranya al-kifl. Ya, al-kifl maksudnya apa? Al-kifl. Ya, al-kifl maksudnya, sebentar saya cari. Al-kifl. Saya tak jumpa, nanti saya cari, saya bagi tahu balik. Oh, ada. Al-kifl maksud dia ad-dhi'af. Dan dia juga ialah bahasa Habsyah. Ya. Al-kifl ialah maksud dia ad-dhi'af. Dan juga ia adalah bahasa Habsyah. Kemudian awahun, ya, perkataan awahun juga asalnya bukan bahasa Arab, ialah bahasa Habsyah. Maksud dia muqin, ya, maksud dia muqin. Kemudian as-sijil, ya, as-sijil dalam sebahagian nuskhah dikatakan bukan as-sijil dalam surah Al-Masad tu, tapi as-sijil, ya, dalam surah Al-Anbiya, ka tayyis sijil lil kutub. Jadi sijil di sini bermaksud Alkitab. Ya, sijil di sini bermaksud Alkitab dengan bahasa Habsyah. Kemudian perkataan Al-Qistas. Ya, disebut di sini Al-Qistas. Al-Qistas ini bermaksud Al-Adlu ataupun Al-Mizan. Ya, yang bermaksud keadilan. Yang asalnya ialah bahasa Rom. Okay, dalam bahasa Melayu kita ada perkataan dalam Al-Quran ialah kafura. Ya, kafura itu ialah perkataan kapur lah yang diambil daripada ya, asalnya orang Arab dulu mengambil kapur daripada semenanjung Malaysia, ya, dikatakan Kedah ke mana wallahu alam. Jadi kapur barus kita tu digunakan di negara Arab, bahkan dikatakan dari zaman Firaun lagi. Ya, jadi penggunaan orang Arab terhadap kafur itu, kapur barus tu telah menjadi penggunaan seolah-olah di bahasa dia. Disebut kafur juga, ya, dalam Al-Quran. Baik. Yang tu tak ada dalam kitab ni, yang tu tuan-tuan perempuan boleh cari sendiri. Kemudian dia kata, telah aku kumpulkan sekalian perkataannya yang mencecah 60. Ya, disebut di sini 60 kerana kitab ini dikarang ketika Imam Suyuti masih muda. Kemudian ditambah lagi dalam kitabnya Al-Itqan menjadi 104. Dan sebahagian ulama telah menafikannya, seperti yang saya sebut tadi, sebahagian ulama tidak bersetuju. Ya, antaranya Al-Imam Syafi'i tidak bersetuju bahawasanya dalam Al-Quran ada lafaz yang mu'arrab. Ya, bahkan ianya adalah tawafuq. Ya. Jadi dia kata Imam Suyuti merajihkan pendapat yang ketiga, iaitu pendapat yang mengatakan asalnya perkataan itu memang bahasa ajam, tetapi bila digunakan oleh orang Arab, dia dah menjadi bahasa Arab. Jadi itu pendapat yang menggabungkan pendapat yang pertama dan kedua. Pendapat yang pertama kata tak ada, ya, lafaz ajam dalam Al-Quran. Pendapat yang kedua kata ada lafaz ajam dalam Al-Quran. Pendapat ketiga ialah pendapat yang menggabungkan kedua-dua pendapat. Baik, seterusnya kita pergi kepada jenis yang ketiga dari sudut makna bagi Al-Quran. Ya, kita pergi kepada sudut yang ketiga bagi makna Al-Quran. Okey, iaitu Al-Majaz. Ya, yang ketiga dari sudut makna Al-Quran ialah makna Al-Quran yang bermaksud Al-Majaz. Jadi Al-Majaz ni apa, tuan-tuan? Sebelum tu isu berkaitan dengan majaz dalam Al-Quran ini menjadi isu yang besar sebenarnya dalam dunia Islam pada hari ini. Kenapa? Kerana dalam dunia Islam pada hari ini ada satu kumpulan yang mengikut Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim. Dan Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran, dan bukan sahaja tidak ada majaz dalam Al-Quran, ya, tidak ada juga majaz dalam lughah, ya, tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Ya, jadi ada sekumpulan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan yang mengikut pendapatnya yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran. Apa maksud majaz? Sebelum daripada itu, apa maksud bagi majaz?
Ya. Majaz ini ialah disebutkan lafaz yang digunakan ya pada asal perletakan bahasa Arabnya, atau bahasa Arabnya al-alfazul musta'malatu fi ma wudi'at lahu fil lughati ibtida'an. Ya, al-alfazu al-musta'malatu fi ma wudi'at lahu fil lughati ibtida'an. Ya, jadi lafaz yang ini makna bagi hakikat. Majaz lawan dia hakikat. Jadi tidak ada khilaf dalam di kalangan para ulama dalam Al-Quran ya, ada lafaz yang memberi makna secara hakiki. Memberi maknanya secara benar, bukan makna yang kiasan atau makna yang selain daripada makna asal. Jadi apa maksud lafaz hakikat? Ialah lafaz yang hakikat, lafaz yang memberi makna hakikat ialah lafaz yang digunakan untuk memberi maknanya yang asal dalam perletakan lughah, dalam perletakan kamus bahasa Arab. Maknanya yang al-mutabadar, makna pertamanya. Ya, contoh kita kata tangan. Ya, tangan ni makna yang kita tahu permulaannya ialah tangan lah. Itu makna dia secara hakikat. Okey, kalau majaz, ya, dia sebaliknya daripada yang tu. Ya, al-majaz ialah isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu awalan. Bermaksud menggunakan lafaz ya pada makna yang tidak digunakan ya pada asalnya, pada asal perletakan lughahnya. Contoh saya katakan tangan, tapi saya bukan maksudkan itu tangan. Tangan tu maksudnya kekuatan, ya, al-quwwah. Ataupun Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bermaksud berpeganglah kamu dengan hablullah, tali Allah. Jadi kalau kita gunakan secara hakikat, kalau kita gunakan makna secara makna awal, makna mengikut perletakan asal bahasa Arab, hablun maksud dia tali. Jadi Allah Ta'ala kata, i'tasim, berpeganglah dengan tali Allah. Tali Allah tu di mana? Tu kita kena tanya, tali Allah tu di mana? Tali Allah tu ada di Mekah ke? Tali Allah tu ada di Madinah ke? Tali Allah tu ada di Malaysia ke? Di manakah tali Allah? Jadi kalau kita nak berpegang lafaz Al-Quran ini dengan hakikat, jadi kita tanya orang yang kata tak ada majaz dalam Al-Quran. Kita tanya orang yang kata tak ada majaz dalam Al-Quran. Mana tali Allah? Kalau kita nak katakan hablun dengan maknanya yang hakikat tidak ada majaz, jadi mana tali Allah? Ya, tali Allah tu di Mekah kita nak berpegang ke? Atau tali Allah di Madinah kita nak berpegang ke? Ya, sebab tu para ulama kebanyakannya mengatakan dalam Al-Quran ada majaz. Ya, pendapat yang mengatakan tak ada majaz dalam Al-Quran itu pendapat yang agak keras. Ya, kerana ya, bahkan Ibn Taymiyah sendiri menafikan majaz dalam bahasa Arab sendiri. Bahasa Arab pun tak ada majaz. Ya, bukan sekadar tidak ada majaz dalam Al-Quran. Ya, tidak ada juga majaz dalam bahasa Arab. Jadi dia seolah bungkuslah semua ilmu balaghah tu kan. Ilmu balaghah yang berkaitan dengan majaz dibungkus semua. Tak ada ilmu balaghah yang berkaitan dengan majaz itu. Ya, dia ada ilmu Allahumma salli ala Muhammad ilmu ma'ani dan ilmu al-bayan. Ilmu ma'ani itu ada bab majaz al-isnad al-majazi. Yang tu pun tak ada. Dan dalam ilmu bayan ya ada berkaitan dengan majaz mursal. Ya, dan ada juga yang berkaitan dengan isti'arah. Iaitu bab majaz. Ya, bab majaz tu ada 3 pembahagian. Itu juga tak ada mengikut orang yang mengatakan tidak ada majaz dalam lughah. Ya, tidak ada makna yang kedua, makna yang ketiga yang kita boleh fahami daripada satu kalam. Daripada satu lafaz kita makna hanya dengan hakikat sahaja. Majaz ni tak ada. Kenapa dia, apa hujah? Apa hujah orang yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran, yang ada semua hakikat saja. Kita hanya berpegang kepada makna asal saja. Tak boleh kita berpindah kepada makna yang kiasan, makna yang di sebalik, bukan makna yang asal. Ya, hujahnya ialah kalau kita berpindah daripada makna yang asal kepada makna yang kedua, makna yang ketiga. Contoh tadi kita kata berpegang dengan tali Allah. Kita hanya berpegang dengan makna tali Allah tu tali Allah lah. Okay, contohnya ayat Allah SWT, waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Ya, waqfid lahuma
apa yang kita perlu buat kepada kedua ibu bapa kita, kita kena tundukkan janah, tundukkan sayap. Sayap kehinaan dengan kita kasih sayang. Jadi kita tanya dia, mana manusia yang ada sayap? Kita nak tundukkan sayap kita. Kalau kita berpegang bahawasanya dalam Al-Quran kita perlu mentafsirkan hanya dengan hakikat, jadi kita tanya dia, manakah ya bagi manusia itu ada sayap? Allah Taala kata waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Baik, jadi kalau kita nak berpegang hanya dengan hakikat, banyak ayat dalam Al-Quran yang kita tidak boleh fahami dengan hakikat, melainkan kita akan faham dengan cara yang salah. Ya, kita wa'tasimu bihablillah, mana tali Allah kita nak berpegang. Jadi, okey, hujah mereka ialah orang yang berpegang dengan majas dalam Al-Quran atau majas dalam percakapan, orang itu ialah orang yang menipu. Orang yang berpegang dengan majas dalam Al-Quran atau dalam percakapan, orang itu ialah orang yang menipu, orang yang tidak bercakap benar. Sedangkan menipu atau tidak menipu tu bukan berkaitan dengan majas atau hakikat. Ya, majas dan hakikat ni dia ada qarinah. Dia ada qarinah yang menunjukkan kita bercakap itu bukannya kita bercakap majas tu kita menipu. Contoh kita kata wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Ada qarinah dia, berpeganglah kamu. Takkan kita berpegang tu dengan tali Allah. Allah mana ada tali. Ya, jadi maksudnya berpeganglah kamu dengan agama Allah. Ya, dengan pegangan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi ada qarinah yang memalingkan ataupun kita terjemah dia, yang menyebabkan perkataan itu kita tidak guna dengan makna dan hakikat. Ya, kerana kalau kita gunakan dengan makna yang hakikat, kita akan tersalah faham. Okey, boleh faham ni? Jadi maksudnya dalam Al-Quran, kalau kita menafikan majas dalam Al-Quran, ya, seperti mana yang dipelopori mazhabnya ya oleh sebahagian besar sebenarnya, sebahagian besar taklah besar mana daripada pengikut-pengikut mereka ini, maka kita menafikan makna lebih separuh makna Al-Quran. Ya, boleh jadi separuh atau lebih separuh makna Al-Quran jika kita menafikan majas dalam Al-Quran. Nanti kita akan pergi satu-satu bentuk-bentuk majas dalam Al-Quran yang hanya disebut oleh Al-Imam Suyuti secara ringkas. Ya, tetapi bentuk majas dalam Al-Quran ini terlampau banyak untuk kita huraikan. Jadi bila dikata kita hanya perlu faham, okey, apa hujah dia lagi? Okey, apa hujah mereka yang mengatakan tidak ada majas dalam Al-Quran? Sebenarnya kelompok ini mereka ingin menafikan majas dalam Al-Quran kerana mereka nak berpegang kepada sifat-sifat ayat mutasyabihat tu dengan makna yang hakikat. Kerana dia ada kefahaman asal. Yang minta maaf saya terkeluar tajuk sikit. Kerana mereka ada contoh Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam, ada mengarang kitab ya, Al-Aqidah Al-Wasatiyah yang mengisbatkan tangan Allah, ya, mengisbatkan mata Allah, ya, mengisbatkan tentang sifat-sifat Allah yang tidak layak bagi Allah. Ya, jadi kalau mereka kata majas, mereka terpaksa menerima takwil. Takwilan itu ialah makna majazi. Ya, tetapi kerana mereka tidak menerima cara pentakwilan, sebab itu mereka kata tidak ada majas dalam Al-Quran. Kita kena faham ya ayat sifat-sifat Allah ini ya dengan maknanya yang hakikat. Ya, kerana itulah kerana apa? Kerana kita tidak, kalau kita faham secara majas, kita akan menafikan sifat Allah yang hakikat tu. Jadi kerana mereka sudah ada kefahaman tentang sifat Allah begitu, kefahaman itu menafikan semua majas dalam Al-Quran. Yang kadang-kadang mereka juga terpaksa mengambil majas dalam Al-Quran jika terpaksa. Contoh dalam ayat tadi, waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Ya, maksudnya tundukkanlah sayap kehinaan kepada kedua ibu bapa. Dia kata janah kullu syai'in bihasabih. Maksud dia kata sayap bagi sesuatu tu ikut sesuatu itulah. Sayap manusia ni maknanya dia kena rendahkan bahu dia. Jadi dia menyebut juga tentang majas tapi tidak menggunakan perkataan majas. Tapi itulah makna majas. Majas ialah makna lain yang kita tafsirkan makna dia yang bukan makna asal dia.
Okay, kita gunakan makna kiasan, makna yang bukan tersirat ni, makna yang kedua atau makna yang ketiga bagi perkataan itu. Baik. Jadi majaz dalam Al-Quran, ya, ada majaz dalam Al-Quran dan itu adalah satu bahagian besar dalam Al-Quran yang berkaitan dengan majaz dalam Al-Quran yang dipelajari kebanyakannya dalam ilmu balaghah, ya, yang kita perlu tahu bentuk-bentuk majaz dalam Al-Quran. Baik. Jadi bila kita tengok di sini ketiga al-majaz. Seperti meringkaskan dengan cara hazaf, yakni tidak disebut. Okay, ada contoh ya majaz dalam Al-Quran ialah dengan cara meringkaskan ataupun hazaf. Ya, perkara yang disebut oleh Al-Imam Suyuti di sini, hazaf, meninggalkan khabar, penggunaan mufrad musanna dan jamak, ya, ada beberapa perkara yang sebenarnya adalah khilaf dengan para ulama. Adakah ini majaz ataupun hakikat? Ya, apa pun kita mengikut apa yang disebut oleh Al-Imam Suyuti. Pertama sekali yang contoh majaz dalam Al-Quran ialah membuang beberapa perkataan yang kita meniatkan perkataan itu tapi kita tak sebut. Ya, contoh yang paling senang was'alil qaryah. Ya, tanyalah qaryah. Kita bukan tanya kampung. Ya, tapi kita tanya was'al ahlil qaryah. Was'al ahlil qaryah. Kita bertanya penduduk kampung. Ya, bukan kita bertanya kampung. Antaranya lagi dalam Al-Quran disebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Bermaksud siapa di kalangan kamu yang sakit ataupun bermusafir, fa'iddatun maksudnya kamu kena berpuasa beberapa hari min ayamin ukhra pada hari yang lain. Jadi di situ ada perkataan yang dihazafkan untuk meringkaskan. Iaitu apa yang dihazafkan ialah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara. Ya, siapa di kalangan kamu yang sakit ataupun bermusafir, maka dia berbuka puasa, barulah dia perlu untuk qada beberapa hari. Tapi perkataan fa aftara itu tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran ini untuk meringkaskan. Baik. Jadi itu yang pertama. Dan banyak lagi ya, banyak contoh uslub ihtibab, uslub ikhtizal dalam Al-Quran itu semua contoh hazaf. Contoh sarabila taqikumul har ay wal bard, rabbul masyariq wa rabbul masyariq, maksud ay wal magharib. Okey, itu contoh hazaf yang disebutkan untuk meringkaskan lil ikhtisar. Baik, kemudian disebutkan contoh majaz yang kedua ya di sini ialah atau meninggalkan khabar. Ya, atau meninggalkan khabar. Jadi dalam Al-Quran banyak contoh yang disebutkan ayat yang ditinggalkan khabar atau ditinggalkan mubtada pun ada. Ditinggalkan khabar atau ditinggalkan mubtada. Untuk apa? Untuk meringkaskan. Ya, contohnya fasabrun jamil. Ya, fasabrun jamil. Sabrun jamil tu bukan mubtada khabar. Ya, fasabrun jamil asalnya sabri sabrun jamil. Sabri sabrun jamil, kata Nabi Yaqub alaihissalam, sabar aku ialah sabar yang indah, kesabaran yang indah. Jadi sabri sabrun jamil dibuang mubtada'nya, maka dikekalkan khabarnya. Mafhum, ada orang tanya, ada pertanyaan di sini, adakah mafhum mukhalafah juga dikira sebagai majaz? Mafhum mukhalafah itu kita akan pergi kepada perbahasan berkaitan dengan dilalah. Dilalah nanti dalam perbahasan sampai ini ada dilalah dilalah mafhum, dilalah mantuq, ya, mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah itu dikira sebagai majaz. Jadi saya rasa itu bukan majaz, ya. Itu kefahaman. Kefahaman kita terhadap ayat itu yang disebut makna tersurat, makna tersirat. Ya, kefahaman kita terhadap ayat. Contoh orang kata Ahmad pergi ke sekolah. Maksud dia apa? Ahmad pergi ke sekolah maknanya dia tak ada kat rumah. Itu mafhum mukhalafah dia. Ya, Ahmad daripada rumah pergi ke sekolah. Maksudnya dia tak ada kat rumah. Adakah itu majaz? Bukan majaz. Itu kita faham secara mukhalafah. Okay, kalau muwafaqah dia, maksudnya Ahmad pergi ke sekolah. Muwafaqah dia Ahmad pergi sekolah, maksud dia Ahmad pergi sekolah, itu mafhum muwafaqah. Tapi mafhum mukhalafah maksud dia tak ada kat rumah. Jadi mafhum mukhalafah bukan bentuk majaz, tapi dia adalah berkaitan dengan perbahasan dilalah.
Baik. Kemudian seterusnya yang tadi antara majaz lagi atau penggunaan mufrad, musanna dan jamak secara bertukar-tukaran antara satu sama lain. Okey, contoh yang diberikan dalam syarah kitab ini adalah okey, contohnya okey. Okay, contohnya wallahu wa rasuluhu dalam surah At-Taubah, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Asalnya an yurduhuma. Tapi digunakan perkataan yurduhu. Jadi menggunakan lafaz mufrad tapi yang dimaksudkan adalah musanna. Okey, menggunakan lafaz mufrad tapi yang dimaksudkan adalah musanna. Baik, seterusnya atau digunakan lafaz yang sesuai dengan orang berakal ya kepada selainnya. Jadi digunakan lafaz yang sesuai dengan orang berakal kepada yang tidak berakal, ghairil aqil. Ya, contohnya dalam surah Yusuf lah biasa kita dengar kan. Inni ra'aitu ahada 'asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, ra'aitu ahada 'asyara kaukaba, ya, saya melihat 11 planet, wasyamsa wal qamara dan juga matahari dan juga bulan, ra'aituhum, saya melihat hum. Hum tu penggunaan untuk manusia lil aqil tapi digunakan untuk benda yang tidak berakal. Sajidin, sajid macam mana? Macam mana planet sujud? Macam mana matahari sujud? Itu digunakan lafaz yang ghairil aqil untuk pada yang aqil kerana ada qarinah. Kerana dia nak sebut mimpi itu menunjukkan kepada orang, bukannya hakikatnya hakikatnya planet dan juga matahari dan bulan itu sujud, ataupun Allah SWT juga guna bagi lafaz yang contohnya walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa ma fil ardi itu yang sujud tu Allah SWT sepatutnya menggunakan untuk manusia. Manusia kalau penggunaan isim mausul lil aqil sepatutnya digunakan man. Tapi di sini digunakan lafaz yang li ghairil aqil untuk lil aqil. Yang juga berlaku majaz begitu dalam Al-Quran. Baik, kemudian ada uslub iltifat. Ni ada perlu tambah ni, tambah IL, iltifat. Uslub iltifat ini asalnya ialah dia sebenarnya bukan majaz. Sebab tu khilaf ulama. Dia majaz ke ataupun hakikat. Iltifat ni bermaksud kita menukar uslub daripada, contohnya daripada dhamir mukhatab kepada dhamir ghaib, dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab. Contoh yang paling senang kita ingat ialah kita dalam surah Al-Fatihah lah. Kita mula-mula sebut tentang Allah secara ghaib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu semua kita menyebut Allah dengan kita menyatakan menggunakan lafaz yang ghaib, mengkhabarkan secara ghaib. Kemudian kita terus menukarkan kepada dhamir mukhatab, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Daripada kita menggunakan dhamir ghaib, kemudian kita iltifat. Iltifat maksud kita bertukar uslub kita kepada uslub yang mukhatab. Kita menggunakan dhamir mansub. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, itu maksud bagi iltifat. Kemudian ada yang seterusnya iaitu idmar. Idmar bermaksud kita menyembunyikan, dan menyembunyikan ini biasanya digunakan contoh, itulah contohnya tadi, was'alil qaryah. Was'alil qaryah bermaksud was'al ahlil qaryah. Kemudian ada lafaz yang ziyadah, ada lafaz yang ditambah, tapi lafaz ziyadah ni min babil adab, kita tak sebut ziyadah lah, kita sebut mungkin guru kami menyebut dia sebagai silah, bukan ziyadah. Contohnya laisa kamithlihi syai'un. Laisa kamithlihi syai'un. Tidak ada yang seumpama-seumpama. Kalau kita terjemahkan ka mithli, kedua-dua bermaksud seumpama-seumpama.
Okey, jadi para ulama mengatakan kaf di situ laisa kamitslihi syai'un, kaf itu ialah kaf ziyadah. Kerana jika dia memberi makna, maka dia mengatakan Allah ni ada yang sama dengan dia. Kalau kita kata tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah, maka ia tidak difahami ayat tu. Jadi kita kena buang satu kaf tu daripada makna dia. Jadi laisa kamitslihi, kaf mula-mula itu sebagai taukid. Mungkin para ulama sebagian mengatakan kaf itu sebagai taukid. Ya, bukan memberi makna apa kita kata tashbih. Laisa kamitslihi syai'un. Di kaf itu sebagai taukid sahaja, tidak ada yang mithli Allah, tidak ada yang seumpama dengan Allah. Okay, itu ziyadah, ya, itu penambahan. Ya, banyak lagi penambahan yang digunakan sebagai makna majazi. Cuma saya tak pasti apa makna majazi di situ, apa makna dia. Sebab setiap makna majazi itu ada makna dia. Kemudian ada lafaz takrir, ada pengulangan yang digunakan dalam Al-Quran, banyak pengulangan yang digunakan dalam Al-Quran yang memberi makna majazi. Ya, seperti kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian ada takdim dan takhir. Ya, dalam Al-Quran ada takdim dan takhir. Ya, contohnya dalam surah Al-Fatihah lagi, kita banyak ya sebenarnya takdim dan takhir ni banyak dalam Al-Quran. Ya, dan sebagian ulama mengatakan takdim dan takhir ini bukannya daripada lafaz yang majaz. Ya, tapi takdim dan takhir ni dia ada gharat dia. Kenapa gharat dia litakhsis ke atau dan sebagainya. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sepatutnya ayat dia na'budu iyyaka. Ya, tapi kita takdim ma haqqu ta'khir yufidul ikhtisas. Ya, kita mendahulukan lafaz iyyaka daripada na'budu kerana kita nak mengatakan hanyalah kepadamu kami sembah. Ya, iyyaka kita takdimkan daripada na'budu untuk yufidul ikhtisas, untuk kita memberi makna hanyalah. Jadi makna hanyalah itu hanya boleh diterjemahkan dengan kita takdimkan lafaz iyyaka daripada na'budu. Okay, itu adalah penggunaan takdim dan takhir. Kemudian sabab. Okay. Kemudian sebab ini adalah termasuk dalam bab berkaitan dengan majaz mursal. Ya. Majaz mursal, sebab majaz mursal ni banyak. Ya, dalam bab majaz mursal ada alaqah sababiyah dan sebagainya. Contohnya Allah Ta'ala sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina ya ayyuhan nas qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Allah Ta'ala kata kami turunkan kepada kamu libasan. Jadi adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan libasan? Adakah Allah Ta'ala turunkan pakaian kepada manusia? Jawapannya tidak. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan air hujan. Dan dengan sebab air hujan itu maka tumbuhlah pokok kapas. Dengan pokok kapas itu maka dijadikanlah libasan. Jadi itu adalah majaz mursal alaqah sababiyah. Baik, kemudian kita pergi kepada bab yang ringkas. Bab yang kita mungkin tak habis ni hari ni, banyak ni. Kita pergi kepada bab yang mudah, iaitu yang keempat adalah al-mushtarak. Okey, kita pergi pada yang keempat dan kelima. Baik, lafaz mushtarak digunakan dalam Al-Quran. Apa maksud mushtarak? Mushtarak maksud dia Allahumma salli ala sayyidina mushtarak ni mushtarak al-lafzi. Okey, mushtarak al-lafzi maksudnya mattahada al-lafzu wa ta'addada al-ma'na. Okey, mattahada al-lafzu wa ta'addada al-ma'na. Maksud dia lafaz dia satu, ya, tapi makna dia banyak. Ya, dia perkataan yang beri banyak makna. Mattahadal lafzu wa ta'addadal makna. Contoh perkataan ainun. Ainun boleh menjadi maksud dia mata, boleh menjadi maksud dia mata air, ya, boleh menjadi maksud dia jasus. Itu contoh lafaz mushtarak. Okay, dalam Al-Quran digunakan lafaz mushtarak, contohnya al-qur'u. Al-qur'u memberi maksud haid dan juga memberi maksud at-tuhru. Kemudian wailun. Wailun memberi maksud wadin fi jahannam. Okey, dan juga memberi maksud halakun, yang memberi maksud kecelakaan. Kemudian an-nid, perkataan an-nid memberi maksud ad-did dan memberi maksud al-mithl. Kemudian perkataan at-tawwab
Ya, kita kata innallaha yuhibbut tawwabin. Okey, tawab tu siapa? Kita lah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kemudian kita juga sifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Tawwabur Rahim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun disifatkan dengan Tawwab, manusia pun disifatkan dengan Tawwab. Jadi Tawwab bermaksud dia mustarak, dia lafaz yang mustarak, memberi banyak makna. Makna pertama ialah Tawwab ini taib. Taib kemudian sighah mubalaghah di Tawwab, maksud orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Dan maksud tawab yang kedua ialah Tuhan yang sentiasa menerima taubat daripada hamba-Nya. Itu maksud tawab. Ya, kemudian yang disebutkan lagi adalah perkataan maula. Maula digunakan untuk hamba dan digunakan untuk tuan. Ya, maula digunakan untuk hamba dan digunakan untuk tuan. Kemudian perkataan al-ghai. Okey, al-ghai digunakan untuk memberi maksud Diddur rusydi dan juga memberi maksud wadin fi jahannam. Okey, kemudian perkataan wara'a. Wara'a memberi maksud khalfa dan juga memberi maksud amama. Okey, disebut dalam ayat Al-Quran, saya tak sempat nak cerita. Kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' memberi maksud untuk hal dan juga memberi maksud untuk istiqbal. Itu kita faham. Kemudian dalam Al-Quran ada lafaz yang mutaradif. Mutaradif maksud perkataan yang sinonim ataupun ma ta'addadal lafzu wa ta'addadal ma'na. Okey, ma ta'addadal ma'na wa ta'addadal lafzu, perkataan sinonim, apa yang makna dia sama tapi lafaz dia banyak. Okey, contohnya al-insan sama maksud dengan al-bashar kerana kedua-duanya adalah al-hayawan an-natiq. Kemudian al-haraj, okey, sama maksud dengan al-haraj sama maksud dengan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, al-haraj. Saya lupa ini al-haraj. Mungkin yang dimaksudkan di sini yang inilah ad-dhiq lah, betul lah. Al-haraj ni maksud dia ad-dhiq, bermaksud kesempitan, ya, kesukaran, itu maksud haraj. Sebab tu agama ni yarfa'ul haraj, mengangkat kesukaran daripada manusia. Kemudian al-yam sama maksud dengan al-bahr. Ya Allah Ta'ala sebut fa'alqihi fil yam falyulqihi al-yammu bis-sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah, dalam surah Taha. Jadi al-yam di situ maksud al-bahr, maksud dia lautan. Okey, cuma al-yam yang digunakan dalam surah Taha, yang digunakan dalam surah Al-Qasas bukan maksudnya lautan. Al-yam yang digunakan dalam surah Taha dan surah Al-Qasas masih sungai Nil. Kenapa? Kerana yang dibaling oleh ibu Nabi Musa ke dalam yam tu maksud dia ialah sungai Nil, bukan maksud al-bahr. Jadi ada perbezaan juga antara al-yam dengan al-bahr yang bermaksud laut. Kemudian ar-rijz juga bermaksud al-azab, ya, ar-rijzun au fisqun, yang juga bermaksud azab. Baik, itulah pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan pergi kepada lebih mendalam tentang yang keenam, iaitu al-isti'arah, dan yang ketujuh iaitu at-tashbih, kerana kedua-dua bab ini ialah bab yang besar dalam ilmu balaghah. Jadi kita tangguhkan kepada hari esok, sebelum kita masuk kepada jenis yang seterusnya. Apa jenis yang seterusnya? Selepas kita habis isti'arah dengan tashbih, barulah kita masuk kepada jenis-jenis lafaz yang memberi makna dari sudut hukum hakam. Yang ini adalah perbahasan usul fiqh yang kita akan belajar daripada lafaz-lafaz Al-Quranul Karim. Baik, insya-Allah kita tangguhkan dulu pengajian kita buat pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua, ya, dan membantu kita lebih untuk memahami Al-Quran dan memberi semangat untuk kita lebih membaca Al-Quran dari semasa ke semasa di bulan Ramadan itu utamanya. Ya, hari ini kalau boleh kita cuba cari mana lafaz gharib dalam Quran. Biasanya kita tak tahu tu semua gharib lah. Jangan banyak sangat tak tahu. Banyak sangat tak tahu tu semua gharib lah. Kemudian mana lafaz yang mu'arrab dalam Al-Quran. Ya, mu'arrab bermaksud bukan lafaz Arab, kemudian jadikan lafaz Arab. Ya. Kemudian mana perkataan yang majaz dalam Al-Quran. Cuba carilah, kita baca Quran bulan Ramadan ni, juzuk kita habis tu cuba cari. Barulah kita praktis kan. Itu makna kita belajar ulum Quran. Tak ada guna kita belajar ulum Quran kalau tak praktis. Ilmu ulum Quran ni kita belajar untuk kita praktik dalam Quran. Ya, dari situlah kita
kita memberi latihan dalam ilmu tafsir. Ya. Macam mana kita melatih dalam kita nak tafsirkan Al-Quran, kita belajar ilmu Al-Quran, kemudian kita praktis dalam Quran. Itu kita melatih malakah tafsir. Kita melatih malakah tafsir daripada ulum Quran. Kerana itu ilmu Al-Quran dulu saya hafal je. Tapi bila kita dah hafal, kemudian kita nak guna, ketika kita nak guna dalam Quran, itulah kita melatih malakah tafsir. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semua dapat mengambil manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-layli wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di penghujung ni saya nak pasang balik qasidah tadi. Sedap dengar. Jadi jemput mendengar. هو الناسخين مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. الله آتاهم نصرا به ملكت مدائن الفرس والفرسان قد هلكت أستار كسرى بهم والروم قد هتكت بيض الوجوه ببيض الهند قد فتكت بيض الوجوه ببيض الهند قد فتكت هو الناسخين لاسم الكفر مذ سفكت هو الكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك